Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada kali ini saya ingin menyambung sedikit secara ringkas tentang zat, sifat, asma dan afal. Ya. Saya menyambung daripada video yang lalu, dan link video yang lalu tu saya ada sertakan di bawah. Ya. Boleh rujuk semula. Kerana saya mendapat satu pertanyaan yang berkaitan dengan zat, sifat, asma dan afal. Ya. Sementara itu, sebelum itu saya mengulas sedikit tentang zat, sifat, asma dan afal. Saya ulang balik. Itu wujud Tuhan itu adalah zat. Ya, wujud satu-satunya Tuhan itu adalah zat. Ya, namanya Allah. Artinya bila kita sebut Allah, bermakna itu maknanya zat. Zat Tuhan. Ya. Zat yang bernama Allah. Ya. Satu-satunya Tuhan iaitu Allah. Allah itu adalah nama bagi zat. Ya. Zat itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ya. Wujud kidam bakok, buah lapah, kudrat edat, ilmu hayat, dan seterusnya lah. Ya, zat itu bersifat, zat itu bernama dan mempunyai af'al. Ya, maknanya sifat, asma dan af'al itu berdiri di atas zat. Ya, kerana wujud itu adalah zat. Ya. Maka apa yang kita sembah, apa yang kita beribadah baginya, iaitu zat. Ya, kita bukan beribadah kepada sifat atau asma atau af'al, kerana wujud Tuhan itu zat. Ya, namanya Allah. Jadi kita beribadah kepada zat. Ya. Tapi kita tak sebut, kita biasa tak sebut beribadah kepada zat. Kita sebut beribadah kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan diri kita, mentaklifkan kita kewajipan beribadah. Ya. Tetapi hakikatnya adalah zat. Dan ada pertanyaan kepada saya, dia mengatakan jika menyembah nama adalah syirik, kita menyembah sifat adalah kufur, jika menyembah zat adalah zindik, maka sembahlah aku yang empunya zat, empunya sifat, empunya asma dan af'al. Ya. Adakah perkataan ini benar? Ya. Sebenarnya perkataan ini mengandungi kekeliruan ataupun boleh membawa kita kepada kekufuran ataupun salah pada iktikad. Ya. Kerana apabila disebut sembahlah aku yang empunya zat, ini di sini letaknya kesalahan. Ya, kerana apabila disebut aku, bermakna Tuhan itu berkata aku itu maksudnya zat. Ya, maknanya aku itu adalah zat. Ya. Zat yang bersifat, bernama dan punya perbuatan. Ya. Bermakna aku itu adalah zat yang bersifat, yang mempunyai nama dan yang mempunyai perbuatan. Bukannya aku empunya zat. Jika kita kata aku empunya zat, bermakna telah dua entiti. Aku satu, zat satu. Ini salah. Ini tidak betul daripada segi iktikad ketuhanan, manhaj Asy'ariyah. Tidak betul. Yang betulnya adalah sembahlah aku adalah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang ada nama, yang ada perbuatan, maka sembahlah aku. Mana sembah zat? Ya. Bukan mengatakan sembahlah aku yang empunya zat. Ya. Kerana apa? Aku itu adalah zat. Jadi jaga-jaga. Ya, jaga-jaga dengan perkataan. Ya, kerana apabila salah perkataan akan membawa kepada salah iktikad. Ya. Jadi saya ulang balik. Perkataan yang mengatakan sembahlah aku yang empunya zat, yang bersifat, yang empunya sifat, yang empunya perbuatan, empunya nama, tidak betul. Ya, tidak betul. Salah daripada segi iktikad. Ya, kerana apa? Aku itu merujuk kepada zat. Ya. Zat itu yang berkata aku. Maka sembahlah aku, mana sembahlah zat. Ya. Ini perkataan memang membawa kepada waham. Bahkan apabila disebut zat aku, itu pun boleh membawa kepada waham. Ya, jadi faham elok. Ya, aku itu merujuk kepada zat. Ya, maka sembahlah aku, maknanya sembah zat yang bersifat, yang bernama dan yang punya perbuatan. Ya, bukan sembahlah aku yang empunya zat. Ya, bukan. Itu tidak betul.
Ya, tidak betul daripada segi hakikat, zat, sifat, asma dan af'al. Ya, jadi hendak ada difaham baik-baik supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam hal ini, ya, hingga memungkinkan kita salah daripada segi iktikad, daripada sikap yang sebenar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.